Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu isu berkaitan tentang ahli pelak ataupun ahli falak yang disebutkan oleh Ustaz Usam. Kita akan tengok video berkenaan sebentar lagi. Tapi saya nak sebut juga bahawa video ini telah viral sebelum daripada hari raya, beberapa hari sebelum hari raya. Kemudian ada satu statement daripada Ustaz Husam berkaitan tentang isu ini, tetapi statement berkenaan tidak menafikan tentang kewujudan video hari ini yang telah viral. Maka dengan isu yang telah viral, kita mahu memberikan sedikit ulasan berkaitan tentang video berkenaan. Tetapi sebelum tu, kita tengok video ini sama-sama. 5 minit 2 malam lagi yang kita nak tarawih, tuan-tuan. Lepas tu kita sama ada Ramadan meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan Ramadan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan pilih ya. Malam Ahad, malam Senayan. Hari Selasa raya. Jangan raya hari Isnin. Jangan raya hari Isnin Faham? Raya hari Selasa, jangan duk raya hari Isnin, tuan-tuan. Kita ikut ahli falak yang telah buat kajian, yang telah buat penelitian, menggunakan keilmuan yang ada kepada mereka. Mereka memutuskan bahawa raya bagi rakyat Malaysia 1 Syawal jatuh pada 3 Mei, hari Selasa. Tak ada ahli falak kata hari Selasa raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Aduh. Tuan-tuan pilih. Orang bergelak dia boleh sebab. Boleh mukadimah lagu tu. Boleh lah. Orang bergelak. Tuan-tuan pilih ya, nak ikut ahli falak ke ahli pelak? Ni masa oi, dengar pelak terus selak terai. Dia masalah dalam negara kita lah ni, tuan-tuan. Ahli Majlis Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sedang bertembung dengan ahli Majlis Fatwa Jabatan Netizen Malaysia. Betul ke tak? Ni masalah ni. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dia duk tengah bertembung dengan Jabatan Netizen Malaysia. Tuan-tuan, orang nak menetapkan hari raya ahli falak, lepas tengok anak bulan, dia kira dengan anak bulan, bukan dia kira dengan anak jari. Kita duk kira dengan anak jari, kira nak habis awal. Tu kalau jari benar, kalau kecil manis, dia kerak binuan lagi awal. Dia boleh raya hari Sabtu, tuan-tuan. Ni saya nak abang dekat geng Padang Serai. Raya hari Selasa. 1 Syawal tahun ni jatuh hari Selasa. Tak payah duk tengkak lah. Mampus, tuan-tuan. Mana keluar lagi memang kita faham 2 tahun tak pernah boleh raya di kampung. Dia ketak kepala tu memanglah. Kalau tanya saya nak raya hari ni. Sabar Sat, dah ketetapan ulama buat, EJK Fatwa Negeri buat, Jabatan Mufti piduk teropong anak bulan apa semua, Jawatan Kuasa Falak dah buat keputusan. Belum ada raya hari Selasa. Hari Selasa lah, tuan-tuan. Duk kemut rokok dan duk kira dengan jari. Ni dia kata raza-raza hari Senin pada Bapak Ang. Belum ada ketetapan Lagu tu senang kira. Lagu tu tak payah ada JAKIM lah. Tak payah ada mufti-mufti lah. Tak payah duk pergi mengaji lah bab falak ni, tuan-tuan. Balik duk kira dengan jari lah. Hari Selasa maklum nak raya. Maklum. Hei, raya hari Selasa. Dia buat muka cengih lagu tu. Ingat saya takut. Menteri pun dia lawan sama maklum. Ada buat jengih-jengih aku tu. Banyak kali dia sebut raya Selasa. Jumaat minggu lepas, saya pergi ceramah dah satu surau. Dia buat muka cengih tu. Alah saya nampak, walaupun maklum berselindung di sebalik face mask yang tidak becok sirim tu, saya tahu. Saya tahu dia buat muka cengih.
Minggu lepas, satu surau saya pergi duduk tazkirah. Dia buat muka cengih aku tu. Hari Ahad meninggal. Jangan duk cari pasal dengan saya. Dan saya pun tak mau duk cari pasal dengan orang taman legenda ni tuan-tuan. Jangan duk cari pasal dengan saya. Raya hari Selasa, Mak Long nak? Boleh? Kami melak uak kan nak marah kot. Raya hari Selasa. Ni tuan-tuan memang tak balik kampung kan? Balik bila? Banyak kali disebut raya Selasa ni. Mana boleh balik kampung lah. Saya ni pun kalau boleh kamu ceramah tuan-tuan. Duk dengar lagu raya tu terketak-ketak nak raya saya pun. Hari ni saya perasan saya dengar lagu raya lebih 40 kali dah. Nak lari mana tuan-tuan? Tekan Sinar FM lagu raya, Suria FM lagu raya, Hot FM lagu raya, IKIM lagu raya. Tak ada langsung lagu Selimut Putih ni minggu 2 ni. Bila Israel datang memanggil tak keluar ni. Dia kira lagu raya ya. Tuan-tuan, saya katakan tadi, kita duduk pada saat akhir-akhir Ramadan. Setengah jam Payment sampai berapa? Payment 40 minit. 40 minit. Payment 40 minit dah suruh cakap sejam mampu ya. Saya tak nak minta, jangan tak bagi sudah. Kan? Prinsip saya bagi ambil, tak bagi tunggu. Bukan masalah apa tuan-tuan. Mau duk tengok musim tak masuk kencing tak keluar, tak masuk kencing tak keluar, tanya lepas salam ke dah lagi. Sekian dimaklumkan. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Kita berikan sedikit ulasan berkaitan tentang video ni. Sahabat-sahabat, dalam video tadi saya tengok ada banyak kali yang Ustaz Husam, moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau, dia sebutkan berkaitan tentang isu ahli pelak dan suruh untuk orang raya hari Selasa. Seolah-olah pada waktu itu telah ada ketetapan untuk raya pada hari Selasa. Sedangkan pada waktu tu belum lagi diumumkan, belum lagi pergi tengok anak bulan dan sebagainya. Bahkan yang paling menyebabkan viral isu ini adalah berkaitan tentang isu perkataan yang disebutkan oleh Ustaz Husam, iaitu perkataan pelak, ahli pelak. Ahli pelak raya hari Isnin, ahli falak raya hari Selasa. Perkataan falak dan juga pelak adalah dua benda yang berbeza. Mengatakan ahli pelak adalah kata carut yang disebutkan oleh orang utara. Orang tak sebut pelak ketika memuji atau bersembang-sembang saja-saja. Kalau kita merasa jijik bila dengar budak-budak kita sebut kata-kata lucah, maka demikian juga kita perlu rasa jijik dan tak elok perkataan pelak ni. Ia adalah kata-kata yang disebut secara serius ke, secara bergurau ke, ia tetap kata-kata keji, ia memang tak patut disebutkan. Jangan hang duk pi kata orang utara memang biasa sebut pelak ni. Tak betul. Kalau awak memang duk dengar orang sebut pelak, awak kena tahu bahawa itu adalah kata-kata tak elok. Walaupun kawan awak memang selalu sebut perkataan pelak dia itu, dan dia itu adalah orang utara. Apatah lagi dekat masjid, dekat surau, tempat pengajian. Saya yakin kita sepakat perkataan ini sangat tidak sesuai di tempat berkenaan. Bahkan saya tengok satu video clarification daripada Ustaz Husam baru-baru ini juga. Dia meminta maaf terhadap kenyataan itu. Sebab dia sendiri pun tahu kenyataan itu, perkataan itu memang tak elok disebutkan dekat rumah Allah. Ia adalah tempat yang mulia. Bukan tempat kita duk sebut perkataan keji dan kotor. Bahkan ada isu yang berat Ustaz Husam buat sebelum ini, iaitu menunjukkan tanda lucah yang saya tak pasti dia telah meminta maaf ataupun belum. Menunjukkan isyarat-isyarat lucah di dalam masjid dan surau. Surau dan masjid adalah rumah Allah. Ia diimarahkan oleh orang-orang saleh dan beriman. Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang layak untuk memakmurkan ataupun menghidupkan, memeriahkan masjid Allah ini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Anda boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 18. Sifat-sifat kebaikan disebutkan kepada orang-orang yang mengimarahkan masjid. Pertama, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, mengetahui bahawa Allah sentiasa mengawasi mereka. Lalu sepatutnya mereka menjaga diri daripada kata-kata keji di dalam masjid. Yang kedua, mereka adalah orang yang percaya dengan hari akhirat. Dengan maksud mereka tahu apa yang mereka buat, apa yang
yang mereka cakap semua bukan sekadar meraih sokongan, meraih tawa, meraih gelak, meraih kegembiraan orang lain, tetapi ia akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah kita nak sebut orang yang percaya pada hari akhirat, tahu nanti kita akan dihisap nanti, akan suka bercakap kotor di dalam masjid? Pasti tidak. Yang ketiga, ayat 18 surah At-Taubah tadi juga sebut bahawa orang yang mengimarahkan masjid ini adalah orang yang takutkan Allah. Adakah kita nak kata orang yang melucah di dalam masjid takutkan Allah? Tidak. Melainkan kita kena ingatkan mereka supaya takutlah kepada Allah. Syekh At-Tantawi dalam tafsirnya, dia sebut ayat ini menjelaskan di dalam kitabnya, wa innamal ladzina hum ahlu lidzalikal mu'minun as-sadiqun alladzina amanu billah imanan haqqan wa amanu bil yaumil akhir wa ma fihi min thawabin wa iqabin. Orang yang mengimarahkan masjid merupakan mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Mereka juga beriman dengan hari akhirat serta pahala dan juga dosa. Anda boleh rujuk dalam Tafsir Al-Wasit jilid ke-6 muka surat 228. Itulah maksud orang yang mengimarahkan masjid. Mereka orang-orang yang bagus, yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau pergi masjid, duk pergi dengar benda-benda maksiat, kena cepat-cepat buat laporan dekat Jabatan Agama. Ambil tindakan kepada orang berkenaan. Tak kira lah dia ustaz ke, bukan ustaz ke, baru nak start. Supaya masjid terpelihara daripada perkara-perkara yang tak elok seperti ini. Berikan amaran kepadanya. Jangan biarkan ia terus-menerus melakukan hal seperti ini tanpa rasa bersalah. Bila nampak orang duk pergi hujat macam-macam, baru keluar clarification untuk buat minta maaf. Tetapi tak ada yang lebih daripada itu jika kita terus membiarkan dia mengajar ataupun menyebutkan di dalam masjid dan surau. Bahkan saya tak pasti adakah isu tauliah Ustaz Husam selesai ataupun belum. Itu berkaitan tentang pelak. Ini ilmu falak pula. Ilmu falak adalah ilmu yang membincangkan mengenai pergerakan jasad-jasad samawi, khususnya bulan, matahari, bintang, planet yang berputar pada orbitnya masing-masing. Pada hari ini, ilmu falak lebih dikenali sebagai ilmu astronomi. Manakala skop bidang kajian ilmu falak ni dia terlalu luas kerana ia melibatkan alam cakrawala seluruhnya. Ilmu astronomi memang luas. Bagaimanapun di Malaysia, skop ilmu falak khususnya falak syar'i di jabatan-jabatan mufti tertumpu bagi tujuan penyempurnaan sesuatu ibadah, khususnya bidang-bidang yang berkaitan penentuan waktu salat, penentuan arah kiblat, penentuan takwim hijrah, penentuan anak bulan, penentuan gerhana matahari, gerhana bulan. Tu dia lebih fokus ke arah tu. Itu kerja mereka. Maka mereka membuat semakan astronomi dan memaklumkan kepada ulul amri di Malaysia. Dalam isu penetapan anak bulan Syawal, kerja mereka inilah untuk membuat semakan dan keputusan. Kemudian dibawa kepada majlis raja-raja, lalu diumumkan oleh pemegang mohon besar raja-raja. Bukan diumumkan oleh Husam Badruddin. Jadi tak ada orang yang layak untuk umumkan tarikh 1 Syawal dekat Malaysia ni, melainkan pemegang mohon besar raja-raja yang hampa duk pergi tengok baju dia tukar warna apa hari ni. Beliau adalah wakil ulil amri yang sah dan tunggal yang berhak mengumumkannya. Tak ada orang lain, tak ada mufti pun, tak kiralah tarikh mana pun yang dia pilih, pengumuman beliau adalah yang paling mutlak. Tak kiralah berapa banyak mufti pun bagi kenyataan pengumuman pemegang bohong besar ini jugalah yang dianggap sebagai rasmi. Tak kira berapa banyak Ustaz Husam pun yang sebut, tetap kena tunggu pemegang bohong besar raja-raja juga. Tak boleh kita memandai-mandai menetapkan sesuka hati. Ini adalah salah satu daripada disiplin di dalam urusan rakyat dan pemerintah dalam negara umat Islam. Sahabat-sahabat, mungkin ada orang nak tahu berkaitan tentang bagaimana penetapan 1 Syawal. Pada asasnya, 1 Syawal dikira berdasarkan kepada penampakan anak bulan. Maksud hang nampak anak bulan tu. Kalau anak bulan tak dapat dilihat pada 29 Ramadan, maka hari esoknya iaitu 30 Ramadan kita masih puasa. Tapi kalau malam tu dah nampak anak bulan, maksudnya esok raya. Macam yang berlaku tahun ni dan dulu waktu saya kecil-kecil berlaku isu macam ni. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailah fala tasumu hatta tarauh fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Satu bulan ada 29 hari. Jangan kamu puasa melainkan setelah kamu melihat anak bulan. Sekiranya kamu terhalang daripada melihat dia,
maka sempurnakanlah ia menjadi 30 hari. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat yang nak dapatkan Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia, saya letakkan link dekat description. Demikian juga Nabi SAW sebut, la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Jangan kamu mula puasa melainkan setelah melihat anak bulan. Jangan juga kamu berhari raya melainkan setelah kamu melihat anak bulan. Jika kamu terhalang daripada melihat, maka buatlah kiraan. Hadis-hadis ini menjadi bukti bahawa kaedah yang dipakai di Malaysia dan kebanyakan negara adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama, melihat dahulu, melihat anak bulan, kemunculan anak bulan. Kalau tak nampak, baru buat perkiraan. Jadi step dia, tengok dulu. Sebab tu kita pergi tengok ramai-ramai pada 29 hari bulan. Cuma menarik dalam isu ini yang sedikit berbeza pada tahun-tahun lepas ialah kriteria kiraan manual baru yang digunakan tidak tepat dengan anak bulan yang dilihat. Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lokman menyebutkan kepada pemberita, ini Mufti Wilayah Persekutuan sebut. Saya quote daripada Esru Awani. Dia kata, keyakinan kepada kriteria baharu yang ditetapkan oleh negara kita oleh Jabatan Kemajuan Malaysia, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI menerima pakai menentukan ru'yah dengan 3 darjah menegak dan 6.4 darjah melengkung. Jadi itu anak bulan tu. Berasas kepada kriteria tersebut, maka dari segi kiraan anak bulan agak sukar untuk dilihat, tetapi kemungkinan tetap ada. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kemungkinan itu telah menampakkan kepada kita bahawasanya bila langit cerah dan tiada sebarang halangan untuk mencerap, maka anak bulan boleh dilihat walaupun dari segi kriteria itu ia tidak mungkin. Jadi dengan umur anak bulan 15 jam lebih itu, ia sebenarnya telah memberi satu kemungkinan untuk berlaku kenampakan anak bulan walaupun kriteria tidak menyokong tentang data itu. Jadi kenyataan daripada Dr. Lokman ini menunjukkan bahawa satu perubahan perlu dibuat oleh pihak JAKIM dan juga pihak-pihak ahli falak ini di dalam penentuan hal berkenaan. Yang sebut ni Dr. Lokman, Mufti Wilayah Persekutuan, dan ia menyebutkan senada yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin sebelum daripada itu lagi. Jadi hal-hal seperti ini adalah perbincangan daripada ahli falak. Mufti-mufti di seluruh Malaysia ini menjadi wakil-wakil daripada ulil amri di dalam urusan cerapan ini. Bukan kita ataupun bukan ustaz-ustaz kita. Kita kena taklid dalam bab ni. Melainkan kita pun pergi sekali lah. Ataupun kita ahli falak juga. Barulah kita tak perlu taklid di dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya ada satu buku yang bagus untuk anda. Saya dah kempen banyak kali dan saya nak kempen lagi kepada anda untuk dapatkan buku Syarah Hadis 40. Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, yang diberikan syarahnya oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan juga Dr. Muhyiddin Mistu. Buku yang sangat bagus. Bahkan dia sebutkan dekat dalam buku ini berkaitan tentang isu hang tak malu, hang buatlah apa sahaja. Demikian juga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang saya yakin anda dapat mengambil manfaat daripada buku ini. Saya letakkan link dekat description juga bersama-sama dengan buku Sahih Al-Bukhari terbitan Bahasa Melayu Malaysia daripada tim saya dan juga Santai Ilmu Publication. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.